يؤمنون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على percaya kata janjimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab kita yang kedua iaitu Muhimmah fil Ilmil Hadis. Sini muka surat yang ke-16. Saya dah baca dah. Kita masuk muka surat yang ke-17. Bagi yang kitab Jawi, muka surat yang ke-17. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang bab berkenaan dengan cemburu. Ya, cemburu suami, cemburu dengan isteri, dan yang keduanya golongan yang dipimpin oleh isteri atau perempuan. Baik, kita sampai muka surat yang ke-17, kita ambil daripada perenggan di tengah-tengah itu. Seperti kata Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, wallahi ma asbaha rajulan yuti'u imra'atahu fi ma tahwil illa kibahallahu finnar. Artinya, demi Allah, tiadalah pagi-pagi seseorang laki-laki yang mengikut ia akan isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi, melainkan menariklah akan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Baik, kita baca dah tentang kuliah kita bulan lepas. Kita buat tajuk Kekanda dengan Adinda. Dia kata di antara orang yang Allah Ta'ala laknat ialah orang yang takut pada isteri. Takut pada isteri ni bukan maknanya takut nak tegur isteri, melarang isteri buat jahat. Itu takut. Isteri ni buat jahat, tak berani nak tegur. Isteri ni lawan mak bapak, tak berani nak cakap. Isteri tak nak balik kampung jumpa mak bapak. Abang, saya tak nak jumpa mak abang, jangan balik sekali-sekali. Tak berani balik, tuan-tuan. Maka laki-laki yang macam ini ditarik oleh Allah ke dalam neraka. Semalam ada satu ibu mengadu pada saya, anak dia dah 5 bulan tak telefon, tak mau balik, apa pun tak mau. Sebab isteri tak mau balik dan isteri larang balik. Tak nak balik satu, suami nak balik, isteri larang. Abang balik rumah abang jaga. Tak balik hamba Allah. Tak telefon, tak apa, ustaz. Tolonglah ustaz. Macam mana nak buat? Ustaz buatlah sembahyang hajat ke apa. Apa yang saya pula nak buat? Yang tak baliknya anak akak lah buat. Kita sikit-sikit, ustaz buatlah ustaz. Ustaz pun buat. Kita tengok sehati berdansa, relax je. Mana boleh macam itu? Yang merasai kita, yang tak balik anak kita. Kitalah yang Allah terima. Tambah pula kita ni ibu. Tuan-tuan doa, minta dibukakan hati menantu tu. Minta dibukakan hati anak kita yang laki-laki ni, supaya bukan garang dengan isteri, bukan tegah dengan isteri, tapi tolong pegang hukum bila berhadapan dengan isteri. Cakap elok-elok, pak, dia tu mak abang, dia juga mak pak, kita kena balik. Mak kita. Cakap elok-elok. Nak cakap yang itu pun tak berani. Dia kata, ustaz, sampai nak bagi duit pada saya pun takut-takut ustaz. Kadang-kadang bila isteri dia ke dapur, cepat-cepat dia ambil duit dalam poket, bagi dekat mak dia, suruh mak simpan cepat-cepat. Takut isteri dia nampak, nanti isteri dia marah. Orang macam ni tuan-tuan, payahlah sikit. Ya, payah. Dia nak hidup payah. Mak tak reda, adik-beradik bergaduh dan sebagainya. Seperti
Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun tamlikuhum ra'ah. Artinya tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Nabi sebut mana-mana kaum yang dipimpin oleh orang perempuan tidak akan berjaya. Mana-mana kaum yang diperintah oleh perempuan takkan berjaya. Bukan nak menafikan perempuan tak boleh jadi pemerintah. Jadi payah tuan-tuan, jadi fitnah. Dia lawa jadi pemerintah, payah juga. Dia bujang jadi pemimpin, payah juga. Dia isteri orang jadi pemimpin pun payah juga. Orang perempuan boleh jadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin pada orang perempuan, lantik orang perempuan. Bila nak memimpin semua orang, laki-laki pun nak campur, payah. Tambah dengan sepak terajam politik ni lagi tuan-tuan, kesian kepada orang perempuan. Sebab tu Nabi sebut tak berjaya. Tuan-tuan tengoklah pada Bangladesh. Negaranya diperintah beberapa orang oleh orang perempuan. Apa jadi? Filipina diperintah oleh beberapa orang perempuan. Apa jadi pada Filipina? Macam-macam masalah. Canada diperintah oleh orang perempuan. Apa jadi? Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis. Bukan nak menafikan kebijaksanaan orang perempuan, tetapi dalam bab nak menjadi imam, laki-laki itulah yang sesuai. Kerana semangatnya lebih, kekuatannya lebih, kekuatan fizikalnya, kekuatan jiwanya, dan tidak terikat dengan fitnah sangat-sangat. Yang perempuan ni macam-macam fitnah boleh buat. Tuan-tuan tengok kepada Sri Lanka tu, diperintah oleh keluarga perempuan berapa keturunan, Kumaratunggal, daripada mak turun pada anak jadi apa. Begitu juga dengan India, main Gandhi, main Indira Gandhi, semuanya mati kena bunuh. Yang Nabi sebut pada kita satu tanda. Begitulah kalau kita ni dalam rumah tangga diperintah oleh isteri. Nak main masjid pun tak boleh, isteri larang. Nak ke mana abang? Masjid. Malam ni Ustaz Kazim datang. Tak payah. Ustaz Kazim tu tiap-tiap hari ada. Mana ada sebulan sekali. Belilah CD dia tiap-tiap hari boleh. Tapi pasal malam ni abang, ini je malam dia abang. Tolonglah abang. I beg you. Dah beg-beg ni pula iyalah. Pasal malam lah aku. Inilah dipanggil tamlikuhum. Diperintah. Patutnya dia bawa isteri dia datang. Kamu kena ikut abang. Malam ni kita pergi kuliah. Bukan abang ikut kamu. Tapi bawang macam mana? Bawang dekat Giant ada. Kedai runcit bawah tu pun ada. Tapi saya nak beli ayam rangka. Pergi pasal malam, ayam rangka lah. RM3.50 dah lawa tuan-tuan. Mahal. Ayam rangka je. Masya Allah. Allahu Akbar. Tak kenyang pun makan ayam rangka tu. Kita beli ayam betul nanti. Kita beli ayam organik, kita goreng sama-sama. Yang penting mengaji dulu. Yang tu kontrol. Tapi janganlah tuan-tuan tak bawa langsung isteri tuan-tuan berjalan. Itu pun tak betul juga. Isteri kita pun nak berjalan juga. Tuan-tuan bawa lah. Pergi pasar tani ke pasar malam, bawa lah juga. Orang perempuan ni tuan-tuan, tuan-tuan tak payah bawa bercuti pergi pulau Gold Coast ke apa pun tak payah. Tak apa. Pergi Australia pun tak payah pun tak apa. Pergi pasar malam pun cukup dah. Janji tuan-tuan pegang tangan dia, jalan pimpin sama-sama. Itu pun satu kebanggaan dah pada isteri. Sungguh lah tuan-tuan. Dia tak harap pun nak pergi Beijing ke apa ke. Kalau bawa lagi bagus. Tapi tak harap sangat pun. Cukuplah tuan-tuan bawa dia pergi pasar malam, pegang tangan dia, pimpin, tengok satu gerai sampai hujung, tawaf, patah balik, sa'i 7 kali. Sudahlah tuan-tuan. Terhibur dah hati orang perempuan. Tambah bawa anak-anak pula, lagi seronok. Letih ustaz, tak ada aircon, habis pasar raya besar. Pasar raya Maidin ke Giant ke apa ke api. Ambil isteri kita, buh dalam troli tu tolak. Cukup dah. Seperti yang saya selalu sebutlah pada tuan-tuan, orang perempuan ni katil tilam tak hebat pun tak apa, katil tak hebat pun tak apa. Dia boleh tidur atas lengan tuan-tuan pun cukup lah. Tak dapat bantal empuk pun tak apa. Bantal ni, lengan tuan-tuan tu. Masa tuan-tuan pun cukup lah. Tuan-tuan letak tangan dia main sini. Tuan-tuan peluk dia. Orang perempuan bangga habis dah. Besok aku buat bihun goreng kat suami aku. Dia fikir untuk besok dah tuan-tuan.
Ini tidak tidur asyik-asyik. Dia duduk dekat sikit pun kita marah. Tengok TV duduk sebelah ni seronok dah tuan-tuan. Ni tidak. Bila dia duduk sebelah kita, kita marah dia. Kamu tak boleh pergi tempat sana ke? Panas betul tak? Ya. Asyik aku duduk sini, kamu datang. Asyik kamu datang, aku duduk. Jangan cakap macam itu. Tuan-tuan, saya dah kata dah tuan-tuan, orang perempuan ni lembut. Tuan-tuan tak payah tengking-tengking dia. Tuan-tuan ajak dia balik, mesti dia balik dengan bahasa lembut aja. Tadi mak telefon, mak abang telefon. Kenapa? Dia ingat dekat kamu, lama kamu tak balik. Dia kata kalau kamu balik, boleh kamu buat tom yam dekat dia. Dia rindu kamu-kamaknya. Tak pernah benar pun telefon abang, hari ni pula tanya-tanya kamu. Isteri tu melembut hati dah. Tak apalah, besok free boleh lah balik, nampak? Senang je. Padahal mana dia mak dia telefon tuan. Bohong macam. Bohong macam inilah yang dibenarkan. Bohong untuk melembutkan hati orang dan berbaik dengan orang lain. Janganlah tuan-tuan tengking dia tak balik. Asalkan mak kamu aja aku kena balik, mak aku tak balik. Dah bergaduh. Tuan-tuan hanya perlu cakap lembut aja. Tadi mak telefon, mak kena salam. Mak kata baliklah, rambutan dah berbuah. Bolehlah petik. Itu pun isteri dah faham dah. Orang perempuan lembut, cuma kita tak sabar nak melayan orang perempuan. Baik, kemudian. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'asa 'abdan li zaujah. Artinya binasalah dan jahat laki-laki yang jadi hamba bagi isterinya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan demikian itu kerana bahawa sesungguhnya apabila mengikut oleh seorang lelaki akan isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh nafsunya, maka jadilah hamba suami dia itu. Takkan berjaya dan celakalah mana-mana suami yang menjadi hamba kepada isterinya tuan-tuan. Dalam bab apa? Dalam bab mengikut hawa nafsu. Ikut sangat-sangat. Abang, jom kita pergi jumpa bomo. Kita santau ke orang tu abang. Suami pun reba ikut. Sekaki nak nyantau ke orang. Orang macam ni Nabi sebut apa? Celaka orang macam ni. Dan kata dia lagi, sesungguhnya binasalah ia kerana bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan isterinya itu seperti miliknya di dalam perintah. Maka apabila miliknya itu oleh seseorang laki-laki akan dirinya, maka bagi kamu mengikut isterinya, maka sudah jadi terbalik pekerjaan kamu. Jadi penghulu akan hamba dan jadi hamba akan penghulu. Allah jadikan isteri kita tu milik kita. Tapi sekarang dah terbalik. Kita pula jadi hamba. Kena cocok hidung dengan dia. Saya kata dalam bab apa? Dalam bab yang mengikut hawa nafsu yang menyalahi syarak. Abang, saya minat dengan benda ni. Abang pun kena minat. Sampai tak semayang hamba Allah tu. Duk jadi pelakon. Isteri minat jadi pelakon. Suami ikut sekaki-sekaki jadi pengurus isteri. Yang ini yang hak Nabi kata celaka. Isteri ni jadi penyanyi. Suami ni ikut apa isteri nak buat. Pakai macam mana pun tak apalah. Arahan pengarah kata dia. Suami ni tengok isteri dia orang duk pegang, orang duk peluk. Nak buat macam mana? Jadi bangga pula. Dapat pula anugerah pelakon ke apa ke. Suami tepuk tangan di bawah. Bravo. Isteri pula bila dapat anugerah tu pegang pula trofi tu. Terima kasih pada suami yang banyak bantu saya. Ya Allah, kamera pun fokus dekat suami dia. Suami dia begitu je. Allah, tuan-tuan, ni Nabi sebut celaka. Celaka. Sebab tu tuan-tuan kalau rajin, kahwin-kahwinlah dengan artis. Dan tarik artis tu pada jalan agama. Kita duk kata pun tak kena juga. Sebab mereka ingat, mereka betul. Kalau salah, macam mana mereka dapat anugerah? Mereka pun faham gitu. Kami mencari rezeki. Kalau perbuatan kami ni salah, kenapa hampa bagi aku anugerah? Anugerah sana, anugerah sini, seniman sana, seniman sini. Menunjukkan benda tu betul. Sebab tu mereka menganggap benda tu betul. Jadi tuan-tuan yang mana ada duit di sini, pilih murad mereka. Tarik mereka jadi muslimah yang baik. Tolong. Saya pun sejak CD kita ni keluar macam-macam artis yang call saya. Macam-macam artis. Artis yang isteri lari. Artis yang suami nak nikah lain pun ada. Artis yang nak pergi umrah, suami tak mau ikut. Macam-macam tuan-tuan.
Ini satu cara kita nak mendekatkan mereka. Satu cara. Mudah-mudahan dengan CD ni keluar, mereka pun dengar, tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila dapat nombor telefon, nombor peribadi, siapa pula dah ni, nak angkat, tak kenal, angkat punya masalah. Bila angkat, oh ni saya ni. Maknanya mereka masih dengar kuliah kita. Alhamdulillah. Jadi kena cari jalan supaya yang mana ni jadilah artis yang faham Islam. Kita minta suami dia bimbing isteri dia supaya mengamalkan Islam. Ini tanggungjawab kita. Ya, jangan kita seronok bila tengok isteri orang buat maksiat, suami bangga, kawan-kawan bangga, kawan-kawan boleh tengok dia berjalan pula dah. Kawan-kawan boleh pergi jumpa dengan suami dia, ucap tahniah dan sebagainya. Jangan mengucapkan tahniah pada benda maksiat. Tolonglah tuan-tuan. Suami ni, isteri dia pelakon, dapat anugerah pula. Kita pergi tahniah dekat suami dia. Tahniah lah isteri yang bagilah dia punya lakonan tu hidup real lah. Takkan kita nak ucap tahniah? Bukankah Allah dah sebut dah dalam Quran, jangan kamu tolong menolong dalam benda keji dan dosa? Allah kata dah kita ni suruh tolong menolong dalam benda baik dan takwa, bukan tolong menolong dalam benda dosa dan benda keji. Baik, kemudian, dan kerana itulah Sayyidina Ali berkata, khalifun nisa fa inna fi khalafihin al barakah. Artinya, bersalahanlah oleh kamu akan perempuan di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi akan syariat, kerana bahawa sesungguhnya di dalam menyalahi mereka itu, di dalam mereka itu ada barakahnya. Ni kena buat kereta ni WMS 7370, minta tolong ubah kereta, ada kereta mengganggu kereta yang lain. WMS 7370, ya, minta tolong alihkan kereta. Baik, kata Nabi, kalau kamu menyalahi perempuan dalam bab menyalahi benda yang tak setuju pada hawa nafsu, maka datang barakah pada kamu. Barakah. Hawa nafsunya apa? Hawa nafsunya nak barang emas banyak. Yang ada pun kamu tak pakai. Bukan abang tak nak beli, yang ada pun kamu tak pakai. Pakailah yang mana ada. Kalau kamu pakai, abang beli lagi. Ini tak pakai pun. Zaman sekarang ni banyak orang berompak mencuri. Abang takut dengan kamu pakai banyak-banyak, orang mencuri. Sekarang orang tak suruh tanggal gelang. Orang tak suruh, tuan-tuan, lambat. Dia ambil, dia potong, dia buat lari tangan sekarang ni. Esok kalau tangan kamu kudung macam mana? Jadi kalau tuan-tuan, ada barakahnya. Apa yang orang-orang dulu buat tu betul dah, tuan-tuan. Apa yang Rasulullah buat tu betul dah. Suami dia kata, jangan benarkan laki-laki lain masuk dalam rumah. Dia nak soal ke, dia nak buat bancian ke, dia nak jual kapet ke, kalau abang tak ada, jangan buka pintu. Rasulullah pesan lah. Ada barakahnya, tuan-tuan. Tapi dengan sebab kita tak ikut, kita buka aja pintu, dia rogol kita, dia rompak kita. Banyak kes yang macam itu. Nabi dah pesan pada kita, orang perempuan bila dah kahwin kena sombong. Bukan maksud sombong sini berlagak hidung tinggi, bukan. Sombong di sini maknanya bercakap tegas dengan laki-laki yang bukan mahram dengan dia. Jangan duk buat lembek tengkok dengan laki-laki, jadi kok lain. Perempuan yang dah kahwin tegas dengan laki-laki. Kak Mah, boleh tak tolong belikan saya nasi lemak? Boleh. Sudahlah. Orang main duit. Pakai duit Kak Mah lah, tak Pak Zai. Orang main duit. Tak ada duit Kak Mah tak beli. Itu tegas. Jangan buat lembek tengkok. Okey, naklah apa? Tu lembek lah tu. Kak Mah, tolong belikan nasi lemak untuk saya. Okey, naklah apa? Tuan-tuan, jadi kok lain. Yang ni yang tak mau tu. Dia kena tegas, bukannya sombong. Tak bayar, pergi beli sendiri. Tu nama sombong lain. Sombong di sini maknanya tegas dengan laki-laki. Angkat telefon. Halo, Assalamualaikum. Tu, tegas. Dia jadi isteri orang. Assalamualaikum. Ya, ni Kak Mah cakap. Nak cakap dengan Abang Din. Abang Din tak ada, dia pergi masjid. Lepas isyak balik. Okey ya, Assalamualaikum. Dah lah. Itulah tegas. Assalamualaikum. Man. Abang Din tak ada. Lain.
Itu lain, tuan-tuan. Manu duk menggeliat dah, tuan-tuan tahu tak? Sebab tu dia lah. Yang jadi banyak tu pasal lembut. Jadi semacam kita pun naik. Tu yang sekarang ni banyak skandal. Dia scan sana, dia scan sini, lama-lama skandal lah. Dia boleh tahu lah suami tak ada masa berapa. Pukul berapa suami tak ada. Masa itulah dia nak telefon isteri hamba Allah ni. Pasal apa yang dia kata nak telefon? Pasal ada special. Ada special di situ. Layanan yang special, percakapan yang special. Lama-lama jadi kok lain. Sebab tu isteri-isteri kena tegah bab ini. Bukan kata kena sombong. Baman tak ada. Lepas maghrib kan baru dia balik. Apa-apa aku balik. Okey ya? Itu sombong. Abang Man tak ada lepas masjid, lepas maghrib baru dia balik. Apa-apa dia nak cakap, dia cakap lepas ni lah. Okey ya, Assalamualaikum. Itulah, tegas. Dalam lembut tegas. Tapi bukan lembut yang sampai cair hamba Allah itu. Baik, maka sayugianya segala orang yang takut kepada Allah, hendaklah yang pertama memelihara dirinya. Tuan-tuan rujuk di dalam surah Fussilat juga ayat 30. Allah Ta'ala sebut tentang dua golongan yang Allah Ta'ala pelihara. Yang pertamanya ialah golongan yang mengaku Rabbunallah, Tuhan aku ialah Allah. Buka ayat 30 surah Fussilat. Summastaqamu, dan dia beristiqamah di dalam agama. Dua benda ini yang dipanggil iman dan takwa. Iman digambarkan sebagai berkata Rabbunallah, Tuhan saya, Tuhan kami Allah. Iman digambarkan dengan Rabbunallah. Dan ibadat, takwa digambarkan dengan perkataan summastaqamu. Kemudian mereka berpegang teguh, berdiri teguh atas jalan agama. Orang inilah yang Allah Ta'ala sebut tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat memberkati mereka. Sampai Allah kata la takhafu wa la tahzanu, jangan kamu bimbang, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannah, kamu akan diberikan berita gembira dengan syurga. Dua benda ni tuan-tuan. Yang pertamanya tuan-tuan sebut Allah, tuan-tuan beriman pada Allah, pegang betul-betul dengan kalimah Allah. Yang keduanya tuan-tuan istiqamah dengan Islam. Malaikat Allah utuskan untuk memelihara tuan-tuan, memelihara keluarga dan sebagainya. Banyak orang duk tanya pada saya, Ustaz, apa rahsia nak pagar rumah lah apalah. Kan pagar rumah dah ada, pintu pagar kan besi. Dah Ustaz, kita nak pagar rumah macam-macam Ustaz. Pagar rumahnya ialah iman dan takwa. Ustaz, bagaimana nak jadikan rumah tangga kita bahagia Ustaz? Iman dan takwa. Yang jadi haru biru rumah tangga sekarang ni pasal suami tak beriman. Dah ada isteri makan di luar lagi. Dah ada isteri pergi cari di luar lagi. Dah ada tanggungjawab di rumah diabaikan, pi bela anak orang lain pula. Pi bela anak dara orang lain. Yang di rumah kamu tu macam mana? Kamu tak beriman. Serupalah isteri pun dah ada suami, taatlah pada suami. Setengah isteri faham, semayang tu baru ibadat. Zikir tu ibadat. Sambil masak nasi pun tasbih, subhanallah, subhanallah. Dah, layan suami pun ibadat. Ukur 12 tengah hari, panas lik-lik, aircon rosak. Suami kata, "Pah, abang nak ni." "Nak apa?" "Tidur." "Tidur lah," kata isteri. Tak faham betul kamu ni. Kalau abang tidur seorang boleh, abang nak tidur dengan kamu. Ya Allah, tak nampak korang baca Quran. Dia faham baca Quran tu saja pahala. Kalau dia layan suami dia itu, lagi pahala besar. Patut dia sedekah je, sedekallahul azim. Biar lompat atas suami dia tu. Kerana itu pun pahala. Jangan tuan-tuan akak-akak kata tak sikat rambut suami tu tak ada pahala. Jangan kata sikat rambut suami tak ada pahala. Abang masa sikat abang, sikat rambut. Masalah dia Ustaz, sikat tu memang pahala. Masalah dia suami saya tak ada rambut. Saya buat contoh sikat rambut ajalah. Tuan-tuan sikatlah menatang lain. Banyak lagi. Saya buat contoh. Sikat rambut itu pun dapat pahala. Tuan-tuan gunting misai suami itu pun dapat pahala. Bayangkan layan benda-benda lain.
Kita tengok suami kita misal mengalahkan misal galak ni, melenting naik ke atas abang, bisa buang sikit abang, ambil sikat gunting perak, cantik abang. Oh, dapatlah tuan-tuan pahala. Sengit pula dah pendek, ya Allah, potong macam ni pula. Lama-lama Hitler Allah tu. Dapat pahala. Ini kita kena faham, bukan berzikir saja dapat pahala, macam-macam benda layan. Saya dah kata dah, satu suap nasi isteri tuan-tuan makan, satu suap itu satu pahala. Tuan-tuan kena fikirkan cara mana untuk isteri tuan-tuan makan, dan jangan bersyukur kalau isteri tuan-tuan tak makan. Saya alhamdulillah Ustaz, sip banyak, isteri saya jarang makan Ustaz. Sip banyak hang kata, pahala hang kurang. Patut tuan-tuan bangga isteri tuan-tuan banyak makan. Sebab tu orang Turki, cuba tuan-tuan tengok orang Turki. Tuan-tuan pergi tawaf di umrah, di tawaf umrah, tawaf haji ke di Kaabah, tuan-tuan tengok buat-buat Turki tu. Perempuan Turki tu, dia rempuh kita semacam tu, badan sendor tegak. Tu kalau makan, ya Allah, pejai ni, makji-makji tu, tua-tua mereka pun tolak kita rebah tuan-tuan. Dia pegang grup mereka tu jalan, ui, badan sendor. Sama ya tuan-tuan. Kalau saya jadi orang Turki, saya jadi suami mereka, saya tak kenal isteri saya mana satu. Aku tengok serupa semua ni, baju serupa, fashion serupa, sama je bentuk badan. Saya tanya pada orang Turki, siapa jadi macam itu? Anak darah apa? Comel, lawa. Mai bila kahwin tu dia badan. Dia kata, Ustaz, adat orang Turki memang macam itu. Lepas kahwin, isteri mesti bagi gemuk. Sebab tanda suami mereka bagi makan. Mana-mana lepas kahwin, kurus juga, suami dia tak boleh pakai, tak bagi makan isteri. Sebab tu mereka makan bagi gemuk. Nak tunjuk pada orang, cukup makan, suami bagi makan. Jadi tuan-tuan jangan duk kutuk kalau isteri sahabat kita sihat. Tu tanda dia cukup makan. Apa bini hang gemuk sangat, itulah tanda aku bagi makan. Satu suap, satu pahala. Sekali satu pinggan, berapa suap? Balik nanti tuan-tuan kira lah berapa suap. 1, 2, tuan-tuan kira lah. Ngada apa ya abang ni, tak apa saja berteman kamu. Satu pinggan 40 suap. Sehari berapa suap dia pinggan? 5 pinggan dia makan. Tuan-tuan darab lah. Banyaknya, atas katil, bawah meja, atas cushion dia makan. Sambil tengok TV, duduk dalam kereta makan. Ngak-ngak kita duduk kereta, dia duduk prok-prok. Jangan marah, pahala untuk kita. Kamu ni asyik aku bawa kereta makan. Hey, tolonglah menyembang dengan aku. Aku tidur lah. Isteri makan, jangan marah, pahala tu. Kalau satu pinggan 40, darat dengan 5 dah 200 suap, itu baru satu isteri. Lagi ada makcik bangkit kan? Tak guna punya ustaz. Baik, kemudian dia kata orang yang bertakwa kepada Allah jauhlah daripada mengikut hawa nafsunya yang menyalahi syariat, dan tiadalah siapa-siapa yang mengikutnya itu melainkan diturunkan oleh Allah Ta'ala bala seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslata halal bihal bala." Katanya artinya apabila berbuat oleh umatku akan seseorang, akan sesuatu benda yang 15 perkara ini, nescaya turunlah atasnya segala mereka itu bala. Siapa-siapa daripada umat aku yang buat 15 benda ini, maka halal turun bala. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya ialah apabila rampasan itu diambil dengan jalan kekerasan. Iza kanal maghnamu duwalan. Apabila harta negara beredar pada orang yang sama saja. Balik-balik kroni, balik-balik adik-beradik, balik-balik kaum kerabat. Harta ni dapat agak adik-beradik mereka ya. Ini tanda-tanda bala akan turun. Dan memang turun dah pun. Projek ini pun dapat agak sepupu dia, projek ini pun dapat agak adik ipar dia, projek ini pun dapat agak menantu dia. Sudah. Apa hai kamu ni? Yang kaya bertambah kaya, yang semakin bertambah semakin. Ini nombor 1, bala akan turun. Dengan sebab tak betulnya pembahagian harta kekayaan sesebuah negara.
Yang miskin ni susah yang amat. Kita baca dalam paper hari ni. Jari tak ada, tangan tak ada, kaki tak ada, kursi roda pun tak dapat. Sampai dia kata lah, saya tak mau dah minta merayu pada orang letih lah. Apa susah nak bagi 80,000 pada dia? Kita anjurkan Formula 1 berapa juta? Kita anjurkan sukan berapa juta? Takkan tak boleh bagi 80,000 nak buat kursi roda khas? Bila tanya pada universiti yang janji nak buat, nak bagi, kenapa tak boleh bagi? Kami tak ada dana 80,000. Duk tunggu dana. Ish. Kita tolong Gaza tuan-tuan 8 juta lah. Hak tabung ni 8 juta. Hak tabung sana 1 juta. Hak sana 10 juta. Takkan 80,000 tak tolong saudara kita di Malaysia. Hak sana pun jauh, kena tolong juga. Tapi hak dekat-dekat ni takkan lupa kot. Duk bergolek macam timun badan ni. Betul-betul ada kepala, lingkup kaki sikit aja. Adalah jari 2 pada kaki tu, bolehlah tekan handphone. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kita kalau ada tangan lumpuh pun kita susah hati. Kaki kalau kita ada lumpuh pun kita susah hati. Bayangkan kalau dia kaki tangan langsung tak ada. Jadi botol tuan-tuan, budak botol. Dia hanya minta kursi roda khas, dia nak berjalan, nak pergi berak, nak pergi kencing dan sebagainya. Kesian. Jadi di mana kekayaan kita? Kekayaan negara tu pergi ke mana? Sampai 80,000 kita tak boleh bagi. Sedangkan kita ni Allah Ta'ala bagi kaya macam-macam. Di laut ada hasilnya, di darat ada hasilnya, di langit ada hasilnya, di hutan ada hasilnya, benda yang terbuang pun ada hasilnya. Semuanya itu boleh jadi income dan pendapatan. Tapi kemana uang itu dibelanjakan? Kata Rasulullah, beredar pada golongan yang sama. Itulah punca bala turun. Yang pertama. Yang kedua, wal amanatu maghnaman, dan apabila amanah menjadi rampasan, amanah menjadi sumber kekayaan. Apabila amanah ni orang berebut untuk senang, bila amanah ni orang berebut untuk jadi satu kebanggaan, bukan menjadi satu tanggungjawab. Amanah ni besar, kita cakap bukan sudut daripada sudut politik. Amanah juga ialah suami isteri itu pun amanah tuan-tuan. Kita ni suami ni amanah. Jangan harap bila kahwin dengan isteri kita nak kaya. Berapa banyak orang yang kahwin kerana nak kaya? Tak apa mat, aku tengok dia tak lawa pun tak apa, badan dia macam tu pun tak apa mat, tapi duit dia kaya mat. Amanah diambil pada situ. Nak ambil itu pasal apa? Pasal nak dapat wang. Nak kahwin pasal dapat wang. Bapa dengan mak mertua pun nak terima menantu pasal wang. Saya baca dalam paper hari ni, dia kata menantu kaya pun bagus, lagi kaya lagi bagus. Hari ni punya paper. Bakal bapa mertua cakap menantu kaya lagi bagus. Kenapa tak letak menantu yang beriman lagi bagus? Tolonglah tuan-tuan. Supalah dengan amanah. Surau masjid ni amanah. Jangan jadi sumber nak bermegah-megah. Banyak orang nak pegang masjid pasal nak jadi megah. Tambah masjid dia banyak duit, lagi dia nak megah. Tuan-tuan jangan megah banyak duit masjid, tapi kalau tak digunakan untuk manfaat jemaah, jangan megah tuan-tuan. Saya tegur, mana-mana saya mengajar, saya tegur, duit dalam bank banyak. Orang bagi duit bukan suruh simpan, orang bagi duit suruh guna untuk jemaah. Ada masjid yang saya pergi, tandas berlubang ni, pintu ni, besar ni. 3 kali saya sebut dalam kuliah, tuan-tuan bila nak tukar. Saya ni main jauh. Kadang-kadang nak buang air, masuk dalam tandas, tengok-tengok tandas macam itu tak jadi buang. Start kereta lain, pergi cari sisi minyak tu. Buang di sisi minyak, patah balik baru mengajar. Yang jemaah duk tunggu dah. Tok Imam tanya, ustaz pergi mana? Pergi buang air kecil. Pergi dekat sisi minyak tu. Oh, tandas kita pintu rosak. Tahu. Bulan depan macam tu juga. Saya ingat tu dia kata tu, ya, tandas kita pintu rosak dah, minta maaf dah. Tahu. Bulan depan macam tu juga. Ustaz pergi sisi minyak lah. Minyak pergi kencing. Tak boleh tukar RM120 tak sampai pintu tandas tu. Duit kamu pergi mana? Yang edar tabung ni untuk apa? Tu soalan yang kita kena tanya tu. Tiap-tiap kali kuliah edar tabung. Untuk apa edar tabung?
Sepatutnya tak ada komplain. Pi bilik air, pintu ada, selak ada. Ni masuk-masuk selak tak ada. Allah. Kalau ada pen, boleh juga. Apa-apa pen, pi selak, tutup tu tak apa juga. Ni hak jenis tak ada pen. Dia nak selak macam mana? Tu yang satu pegang pintu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kadang-kadang dia nak berak, takkan dia nak pegang, tuan-tuan. Tu yang duduk dalam jamban tu, duduk dak. Takut orang tolak. Tu yang dia buat batuk. Saya tengok habis dia keluar tandas, saya tanya, pasal apa? Batuk teruk sangat. Selak tak ada Ustaz. Dia batuk tu pak saya nak bagi tahu dia ada kat dalam. Jangan ceroboh masuk. Letihlah nak batuk. Takkan selak 5 kupang tak boleh beli. Tu kita kena fikir-fikir, tuan-tuan. Jadi jemaah kita ni sedekah duit. Jemaah ni bukan kedekut duit, dia tak sayang duit, lantak je lah. Orang ada tabung, alhamdulillah pahala. Tapi pahala tu tak berjalan kalau disimpan. Macam kita buat kuliah ni kan. Patutnya kita kena tanya, Ustaz duduk di mana? Saya depa bagi hotel tu. Ni siapa bayar Ustaz? Tu kena tanya. Ustaz makan di mana? Setengah orang dia tak tanya apa ustaz tu makan ke, ustaz tu duduk kat mana ke, lantaklah janji kau ada tabung. Dia tak pernah fikir ustaz tu makan ke, tidur di mana ke, mandi di mana, tukar baju di mana. Dia nak supaya kutipan tabung banyak, tapi keselesaan penceramah, keselesaan jemaah dia tak ambil berat. Ya, kadang-kadang tuan-tuan kita tu yang kita rasa sedih. Semata-mata ada tabung untuk dapatkan wang. Kemudian sorok duit, simpan, tak keluar-keluar dah. Cuba keluarkan balik untuk jemaah. Apa yang tak ada di masjid kita ni? Bubuh. Contohnya apa? Tempat minuman sejuk. Duit ada, pergi beli tempat minuman sejuk. Satu untuk muslimat, satu untuk muslimin. Habis-habis kuliah pakai duk ngangak tu, pancuk dalam mulut tu. Huduh sangat, duk pancuk dalam mulut. Sediakan gelas. Macam kita di bawah tu, ada hak dulu. Contohnya, kena buat. Supaya jemaah jadi selesa. Tandas kita pai air duk bocor tu umpamanya tak tahu nak pegang tak mana ni, gantilah. Itulah gunanya. Ataupun kita tengok kutipan kita ni banyak, apa yang kita buat pada ustaz tu? Daripada ustaz tu lah yang kita dapat kutipan, tapi kita tak bagi balik pada ustaz tu pun tak kena juga. Tak kena, tuan-tuan. Bukan saya nak kata saya tak ikhlas. Surah ni okey lah, ni surah lain saya kata ni. Saya mai daripada Ipoh, kadang-kadang kuliah saya dia bagi RM150 je. Bukan saya tak ikhlas. Bila saya sebut benda ni, orang faham ustaz tak ikhlas. Cuma tuan-tuan jadi saya, daripada Ipoh tu ke KL dah berapa jalan duta, minyak berapa. Kadang-kadang kita nak rehat, nak tidur, terpaksa sewa hotel buruk tu pun 340 juga bajet hotel pun. Tiba-tiba dapat 100.5, kira tolak, tinggal RM2.5. Tapi bila kita sebut macam itu, orang marah. Ustaz tak ikhlas. Rasulullah dulu pun dia tak minta ustaz. Memanglah Rasulullah tak minta, Allah bagi rezeki dekat dia. Allah bagi rezeki dia harta rampasan perang, dapat kat dia. Kalau nak kira minta, tak apa, tuan-tuan. Saya bukan malaikat. Ustaz-ustaz bukan malaikat. Dia tak makan, dia tak minum. Dia bukan terbang. Dia kena bayar tol. Mana ada tol tak ambil duit ustaz? Ustaz jalan free. Tak ada, tuan-tuan. Isi minyak mesti duit. Mana ada sahabat kita tak minta duit ke sisi minyak? Seumur hidup saya, tol saya free 2 kali. Yang pertama di Pulau Pinang, nak pergi ke Batu Wot, free. Pak saya RM1. Dia budak tol tu, Ustaz Kazim, di mana ustaz? Masjid Kulim. Tak apa ustaz, saya bayar RM1. Kalau RM11 mesti saya kena bayar. Kali kedua, orang bawa saya, kereta jemput saya di tol, dia masuk-masuk, ni tol ni sekali hak belakang. 2 kali free, hak lain semua kena bayar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan fikirlah. Jadi itu yang jemaah kita nampak, itu yang jemaah tak kedekut. Tapi bila kita simpan duit tu tak cantik lah. Kita dah jadi hak nombor 2 ni. Amanah dijadikan sebagai sumber kekayaan. Yang ketiga, apabila adalah zakat itu menjadi piutang sampai kena tuntut, zakat sampai kena tuntut, hutang kena tuntut macam Along,
Di antara sebab turunnya bala ialah zakat itu jadi macam hutang. Kena tuntut, kena peringat. Sudahkah anda membayar zakat? Anda boleh didakwa kalau tidak membayar zakat. Sedangkan macam semayang zakat ni tak bayar peringat masuk waktu solat. Zakat pun begitu. Sampai nisab, sampai haul, bayar. Janganlah kita nak dakwa-dakwi baru kita nak bayar. Ini bukan income tax. Ini zakat sebagai satu tanggungjawab. Tetapi bila kita laksanakan satu sikap sampai kena tuntut zakat, itu tanda bala halal turun. Yang keempat, apabila mengikut lelaki akan isterinya, wata'ar-rajulu zaujatahu, ditaatnya laki-laki akan isterinya, takut pada isteri. Macam cerita Doremi tu. Kita ingatlah cerita Doremi tu. Re tu. A.R. Tompel tu. Ahli mesyuarat tingkap. Isteri dia katuk dengan belanga. Isteri dia suruh kipas dia tengah dia duduk bersolek. Itu contoh takut ke isteri tu. Ikut je lah ni main duduk gelak koka. Takut bini. Tu. Tuan-tuan tengok balik cerita Doremi tu. 1968. Tu gambaran yang P. Ramlee buat, orang yang takut pada isteri sampai tahap macam itulah, jadi hamba tak tentu Allah, sampai kena buat macam-macam. Tetapi bukan semua suami yang basuh kain takut pada isteri. Yang tu tuan-tuan kena faham. Kadang-kadang tu tanda sayang, kerjasama, wonderpad. Apa yang penting kerjasama. Suami basuh kain, isteri lipat kain. Yang tu. Kita ni kadang-kadang tengok suami sidai kain, kesian laki takut ke bini. Bukan, penyayang. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Kadang-kadang isterinya sakit, dia ambil cuti sebulan tuan-tuan, jaga isteri bersalin, basuh lampin, basuh itu, bakar tungku, masakkan ikan masin. Kesian dekat isteri kita. Asal bersalin ikan masin, asal ikan masin bersalin. Sedangkan isteri kita dah banyak darah keluar, urat banyak dah putus, tenaga banyak dah hilang. Takkan bagi makan ikan masin? Tak boleh ke bagi makan benda yang menambahkan darah dan zat? Saya suka tanya kat bidan-bidan, kenapa makcik bagi orang bersalin? Asal bersalin je, ikat tu tegang-tegang, buah bedak sejuk penuh. Kenapa makcik? Dia kata supaya muka tu tegang, berseri muka. Itulah. Itu yang bedak-bedak tu, kuning-kuning je, itu tak nak bagi suami dekat. Tu yang bedak-bedak bau macam-macam tu, tempek sana hitam, tempek belakang ni, supaya suami tak dekat. Jadi kalau suami dekat pun salah. Ustaz ni pun kalau dekat abang faham je lah, kawan tu baru tadi. Sabar-sabarlah. Tak ada tuan-tuan, saya, isteri saya dalam pantang, saya sikat rambut dia, ambil sikat bumerang. Nak tocang ke nak lepas? Lepas. Sekali nak tocang, tarik pusing ikat, tarik sanggui tak lepas ni. Pasal apa? Tolong dia. Bukannya susah. Bukan setengahnya bila isteri dia sakit, lantak kamu lah. Dia push isteri dia, mak mertua dia belah. Nanti bila ada siap oboh, patah balik dia ambil. Oh, cantik suami ni. Jangan tuan-tuan. Mak nak belah boleh seminggu dua. Yang lain saya bela mak. Mak rehat-rehat. Mak dah bela saya teruk. Sekarang anak saya biar saya bela. Kan bagus tu tuan-tuan. Setengahnya suami dia post isteri dia bolang kotak pula tu. Mak bela, mak saya tak ada masa nak bela isteri ni. Mak lah bela, duduklah di kampung. Habis pantang, mai ambil balik. Dah sihat, mai ambil. Alangkah baiknya tuan-tuan, kita yang jaga dia. Ketika dia nak bersalin, ketika dia hampir bersalin, ketika dia dalam bilik bersalin, semua kita bersama dengan dia. Kalau kita nak pergi cek isteri kita tu, doktor nak cek dia waktu bersalin, apa salahnya kita teman? Duk tunggu atas kerusi depan bilik doktor tu, pegang tangan isteri. Isteri rasa selamat tuan-tuan, suami duduk di sisi dia. Yang banyak saya tengok bila isteri mengandung, bawa lah perut dengan beg dengan buku merah. Suami tinggal di luar hospital klinik, isteri jalan seorang-seorang. Suami pun belum. Kan dah siap panggil ya. Sian suami, sian isteri. Apa salahnya kita masuk sekali, bagi semangat. Kalaulah abang boleh mengandung, abang mengandung pah. Tapi nak buat macam mana? Sian kat pah. Seronok tak isteri tu? Seronok. Tak payah ambil hati lah ustaz, menyampah aku tengok.
Betul. Kena cakap, masuk sekali dengan doktor, ustaz, isteri saya ni macam mana. Apa salah? Yang saya tengok banyak suami-suami tak ambil kisah. Isteri ni bila habis jumpa doktor, nunggu teksi. Teksi tu pula asal datang tak berhenti. Asal tak berhenti datang. Cubalah kita tuan-tuan fikir, dia dah mengandung anak kita. Ya nak apa cakap, abang belikan. Ya nak rasa apa, abang akan carikan. Nak musang berjanggut pun abang cari. Jangan tuan-tuan tak jaga psikologi isteri ketika dia sedang mengandung. Dia perlukan sangat perhatian daripada seorang suami. Dan yang kelimanya, tanda-tanda diturunkan bala apabila anak derhaka pada mak wa aqqa ummah, apabila anak-anak derhaka kepada ibunya. Yang keseterusnya, wabir sadiqah, berbuat baik kepada kawannya. Dengan kawan dia buat baik, dengan mak dia buat jahat. Betul tuan-tuan? Dengan kawan ni tiap-tiap hari SMS berpuluh-puluh kali. Dengan mak, kawan suruh buat apa pun dia buat. Mak suruh geleng kepala, mak suruh hentak kaki. Dengan kawan ni apa pun dia buat. Kalau kawan dia ajak lari, tinggalkan rumah pun dia buat. Dia sanggup mak dia tak tidur malam, dia sanggup mak dia menangis, berenang air mata kerana nak ikut teman laki-laki. Dia sanggup. Ini yang banyak berlaku tuan-tuan. Pak Wa baru dia kenal 2 bulan, dia sanggup tinggalkan ibu dia 22 tahun bela dia. Dia anak-anak derhaka ni tuan-tuan. Ugut nak bunuh, tikam ibu, pijak mak kerana dadah. Ini punca-punca diturunkan bala. Yang ketujuh, wajafa abahu, benci kepada bapa dia. Anak-anak besar dia ni, bapa boleh naik motor pergi sembahyang Jumaat. Bila masuk sekolah menengah, bila ajak sekali tak nak dah. Tak apa bapak, saya pergi sendiri ya. Besar ni kita boleh ajak. Balik kampung besar ni kita boleh ajak. Tapi bila dah masuk menengah, jom siap balik kampung. Kita nak cara raya dengan bapak. Tak nak, bapak pergi dah. Tak nak tuan-tuan. Benci dengan bapak. Kalau dia tengah tengok televisyen, bapak balik daripada surau, bapak duduk sebelah dia, 2 minit je dia tahan. Lepas tu dia bangun, tinggalkan bapak seorang-seorang tengok TV. Mana pula? Tidur. Bunyi tu. Tidur. Dia ada di belakang. Kata nak tengok TV, tengok lah. Tak nak, ngantuk lah. Tapi kalau bapak dia keluar, dia tengok balik TV tu. Pasal apa? Dia tak suka dengan bapak. Tak tahu pasal apa tuan-tuan. Ini yang Nabi sebut, wajafa abahu. Tapi kalau kawan dia datang, dia lompat lari ikut kawan. Tapi minta duit dekat bapak. Motor-motor bapak. Tapi buat baik pada kawan. Kalau hari jadi kawan, ingat sangat-sangat. Hari jadi bapa, langsung tak ingat. Kalau hari jadi cikgu, tak lupa-lupa. Hari jadi mak, tak pernah ingat. Ni yang kita kena buat balik tuan-tuan pada anak-anak kita ni. Ya, macam mana mereka benci pada bapa, tak suka. Mereka bukan kenang jasa kita. Kita jaga mereka, kita hantar mereka pergi sekolah, kita ambil mereka sekolah, kita hantar pergi sekolah, ambil tuition, fikir macam mana anak nak berjaya, malam-malam pergi melawat tempat tidur, kok nyamuk, cikungunya, gigit. Anak-anak bukannya fikir benda-benda itu. Kita yang duk fikir benda mereka. Habis sekolah nak jadi apa, tingkatan 1 nak masuk sekolah mana. Anak-anak sekarang bukan fikir. Yuran nak cari duit tak mana, duit buku macam mana. Anak-anak tak fikir, mak pak pening kepala. Tambah sekarang ni zaman kemelesetan. Sahabat saya dia ada firma arkitek dia kata ustaz, tiap-tiap hari tak kurang 10 orang ustaz duk telefon minta kerja. Dah tak ada kerja. Umur 30-an 40-an pun tak ada kerja lagi ni. Dah ada kerja, kena buang kerja pula ni. Anak-anak bukan fikir. Dan bapa pun tak cakap dia susah, ibu pun tak cakap dia payah. Yang dia tahu anak dia boleh pergi sekolah, boleh makan dan minum. Nak cerita payah pada anak ni, susah mak nak cerita. Tapi anak tak nak faham. Tuan-tuan cuba tengok mak-mak yang menega nasi lemak, yang menega kuih tepi jalan, susah hidup. Tapi anak mana ada tolong? Yang anak tolong minta duit. Balik sekolah, mak duit, ada tuition. Mak duit sekolah, ada co-curriculum. Minta duit aja. Tapi tak pernah fikir pun nak cari apa, nak tolong untuk ibu. Tak pernah fikir. Yang seterusnya, yang ke-8, terangkatnya dirinya atas segala.
dirinya atas segala suara dalam majlis. Wartafa'atil sautu fil masajid, masjid telah diangkat tinggi suaranya kerana bergaduh, berebut jawatan, ruyuh rendah. Masjid rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, kita kena ada-ada. Masuk library pun kena ada-ada. Sekarang orang masuk library lagi beradab daripada masuk masjid. Handphone tutup bila masuk library. Masuk masjid, tengah semayang munduk bunyi, tak tutup. Tengah semayang ni, Allahu Akbar, aku memang pencinta wanita, ya Allah. Tengah semayang lu. Tapi nak masuk masjid tutup handphone. Nak masuk library tutup handphone. Kenapa masjid tak tutup? Dah biasa lah tuan-tuan. Sampai kita kena bubuh kat depan ni. Tiada panggilan yang lebih mustahak daripada panggilan Allah. Sampai kena letak, matikan handphone anda. Tuan-tuan kena bawa 2 tabung hari Jumaat. 1 tabung kutip duit, 1 tabung kutip handphone. Tengah khutbah pun handphone bunyi. Menyembang. Itu sudah cerita lah. Dalam masjid bukan boleh menyembang bab dunia. Artis cerai ke, artis kahwin ke, tak payah nyembang. Dalam masjid ni, kalau tak ada kuliah, zikir. Kalau tak ada zikir, baca Quran. Ni bukan kedai kopi. Ini bila tak ada kuliah, sana 1 longgok, sini 1 longgok, sini 1 longgok. Ceritanya apa? Sana tak betul, sini tak betul. Sini celaka, sana haram jadah. Mana boleh masjid macam itu? Ni masjid, rumah Allah. Tuan-tuan pergi Mekah tu, duduk di Mekah, Masjidil Haram, pergi Masjid Nabawi di Madinah, tuan-tuan ada menyembang ke? Tentu hala. Semua pegang Quran. Saya perhati jemaah Malaysia bila Masjid Nabawi itu semua Quran di tangan. Air Zam-Zam 1 gelas, Quran depan. Baca. Mai ke Malaysia? Kenapa tak bawa budaya baca Quran macam Masjid Nabawi di sini? Budaya menyembang. Kadang-kadang baju ni buka baju isap rokok. Tinggal baju pagoda ya. Sangkut baju Melayu tu dekat tingkap naku. Sagi habis semayang, solom baju tu balik nak semayang. Bila masuk waktu, rupa-rupa tu imam. Kita ingat makmum tu imam. Dalam masjid boleh duduk tidur menyembang, seorang tidur. Saya pergi satu tempat jauh di Hulu Perak. Saya singgah semayang maghrib. Saya tengok 2 orang duduk tidur melentar. Hak seorang lagi duduk menyembang, bumrang. Sampai macam itu tuan-tuan masjid. Saya pergi singgah satu masjid. Saya nak semayang, masjid tu tutup. Nak semayang, tutup. Jadi semayang di luar lah. Dia ada kapet di luar tu, ada sejadah di luar. Saya nak semayang tu, ada orang duduk menyembang, mumbang. Dia boleh buat isyarat kat saya. Semayang nak. Yang hampa nak menyembang, hampa suruh aku sembahyang tempat sana tu. Saya tak balik tuan-tuan. Saya buat dia je. Saya bentang sejadah. Allahu Akbar. Biar dia belah. Kurang hajar. Menyembang dalam masjid. Cerita dia ada askar dulu. Aku ni dulu dia Betlehem ke bapa. Duduk menyembang tu. Hak lepas-lepas lah. Mampu bilang Betlehem ke bapa kan ni. Orang nak semayang ni. Nak Betlehem. Hampir menyembang di luar pintu pagar tu. Ni duk cerita macam ni. Masa tu punya ni siapa dia? Saja majlis siapa? Duk cerita kenangan musik jiwa dulu-dulu. Dia boleh kata-kata ni mayang hujung. Saya kata kapek sini, sejadah sini, saya sembahyang sini lah. Saja saya nak bawa suruh depa tu beralih, jangan duk menyembang dalam masjid benda-benda tak faedah. Saya kata dah tadi, tak sembahyang mengaji. Tak mengaji baca Quran. Tak baca Quran berzikir. Bukan tempat lepak. Satu masjid saya singgah semayang, ada forum perdana lepas isyak. Saya semayang maghrib. Mereka dah habis dah. Saya duduk tunggu mak saya tu ambil wuduk. Duduk tunggu saya, sahabat saya 2 orang, mak saya 3 orang. Duduk tunggu mak ambil wuduk nak semayang jemaah. Saya dengar Tok Siak tanya, ni nak apa ni? Kopi ke teh? Orang tu kata, semalam dah teh, hari ni kopi lah. Macam kedai kopi tuan-tuan. Lepak dalam masjid. Ni nak kopi ke teh? Semalam dah kopi dah. Hari ni teh lah. Astaghfirullahalazim. Letih tuan-tuan. Tengok masyarakat. Sebab tu saya seronok. Kita di pekan-pekan ni pengajian banyak. Yang belah-belah kampung ni kesian tuan-tuan.
Sian tuan-tuan. Tuan-tuan ni kalau orang-orang hebat lah di Kuala Lumpur ni, kalau tuan-tuan balik kampung bawa lah 500 ke 1000, jumpa bendahari, saya bagi 1000 ni buat pengajian, tolong buat. Saya tanya jawatankuasa macam pasal apa tak buat kuliah. Ustaz tengoklah kutipan Jumaat. RM7 sekupang, RM8 sekupang. Saya tengok ni ustaz, dia tulis tu nota pembayaran pada ustaz. Ustaz sekian-sekian bayaran RM22 sekupang, RM15 suku. Jadi saya tanya pasal apa? Suku-suku macam bomo ni. Dia kata, ustaz, kami tak ada duit nak bayar kat ustaz. Kami ada pinggan ni kami ada pada semua jemaah yang datang. Yang mana dapat banyak tu lah ustaz tu dapat. Itu yang RM15 suku tadi ni. Tak ada duit. Sebab tu tuan-tuan, kalau raya-raya pakat dengan kawan-kawan. Satu kampung kawan kita 12 orang duduk di KL ni, hang bagi 1000, aku bagi 1000. 12,000 dapat, kita suruh buat pengajian. Kita nak laporan, ustaz mana main mengajar, apa aktiviti apa. Kalau tuan-tuan tak tolong masyarakat di kampung, habis tuan-tuan. Kita sekarang duduk tumpu di pekan, pengajian berselerak sampai tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana ni. Masjid ni ada. Ui, banyak. Hak ni pun ada lagi. Ui, banyaknya. Lalah tak pergi. Pasal letih. Tak tahu nak pergi mana. Di kampung tak ada. Ni saya cakap betul-betul ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun jumpa dengan benda ini. Tuan-tuan bila cuti, tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok. Tak ada pengajian. Alasannya apa? Duit tak ada. Memang tuan-tuan. Mereka motong getah mana ada duit. Mereka tunggu dusun durian berbuah. Bila nak berbuah? Jadi kalaulah kita ada rezeki lebih-lebih, simpan lah 500 seorang ke 1000 seorang ke sebulan, ataupun 500 sebulan buat pengajian. Pakat 5-6 orang kawan kita boleh buat. Barakah ni masjid kita ni. Siapa nak jangka tempat ni jadi masjid? Siapa nak sangka? Daripada tak tahu tuan-tuan. Sekarang cuba tengoklah. Jumaat boleh buat, tazkirah boleh buat, kuliah boleh buat, korban boleh buat, semua boleh buat. Betapa besarnya pahala hamba Allah ni. Siapa punya tuan tanah ni? Siapa punya urustia dia? Siapa punya jawatan kuasa ni? Yang Tun Ke Lumuh buat ni? Pahala ni Tuhan saja yang tahu besar macam mana. Cuba tuan-tuan tengok Raudah tu. Raudah tu tanah siapa sebenarnya? Tuan tanah Raudah di Masjid Nabawi tu pun tak sangka tanah dia bila diwakafkan jadi masjid, menjadi taman-taman syurga. Dah berapa bilion orang Islam semayang dalam Raudah. Berapa besar pahala dia? Jangan tuan-tuan kedekut nak berwakaf. Jangan tuan-tuan kedekut dan nak mengira tanah tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu apa akan jadi pada tanah tu. Tanah ni pun, tuan punya tanah ni tak sangka tanah dia akan jadi masjid. Berpuluh ribu ramai semayang dalam sebulan. Semuanya sujud pada Allah atas tanah dia. Betapa besar pahala tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak ke jadi pahala orang macam ni? Saya ni tuan-tuan, kalau fikir-fikirkan, manusia kita ni Islam, tambah tuan-tuan ni duduk di kawasan elit macam ini, kalau lah boleh buka sekolah hafal Quran, Masya Allah. Yang selalu kita tanah elit macam ni kita simpan nak buat modal. Lagi 5-6 tahun aku jual dapat 2-3 juta, aku balik kampung. 2-3 juta tu habis tuan-tuan. Tapi kalau kita wakaf, tuan-tuan kok ada lot banglo ke apa ke, buat mak tahfiz di sini, bergema orang hafal Quran di kawasan tuan-tuan Kemensahat ni, subhanallah. Jangan kedekut. Esok Allah ganti ni macam hak Raudah tu. Siapa sangka Raudah jadi Raudah? Siapa yang semayang dalam dia, siapa yang duduk dalam dia, macam berada dalam taman-taman dalam syurga. Tuan punya tanah dia, Abu Ayyub Al-Ansari tu pun tak sangka tanah dia boleh jadi Raudah. Sekarang Abu Ayyub tu jadi apa dalam kubur tuan-tuan? Terang benderang kubur dia. Confirm syurga lah. Hanya kerana wakafkan tanah dia pada jalan Allah. Sekarang peluang depan tuan-tuan. Tanah tuan-tuan sekaki RM400. Kalaulah tuan-tuan ada tanah, jihad pada jalan Allah, buat tahfiz. Tengah-tengah bukit Kemensah ni ada orang hafal Quran 50 orang bergema naik ke langit. Allah barakah Kemensah ni tuan-tuan.
Tapi setengah orang dia faham. Bila kita buka sekolah, dia kata, ustaz, esok sekolah ni budak-budak bisin lah apa, harga tanah tu turun, bazai apa, orang tak suka. Tak. Yang menaikkan harga tanah bukan manusia. Yang menaikkan dan menurunkan sesuatu ialah Allah. Tanah ni asal payah. Sekarang Allah naikkan dia jadi masjid. Hebat dia. Masjid Nabawi tu asalnya tanah dua anak yatim. Tak ada siapa kebulok pada tanah tu. Tapi bila Allah kata kamu jadi masjid, pilih masjid. Tanah Suhail ni, sekarang Masjid Nabawi ni, siapa yang sembahyang dalam dia seolah-olah 1000 rakaat tempat lain. Siapa yang angkat darjat? Allah yang mengangkat. Jadi tuan-tuan jangan takut. Bila tuan-tuan buka sekolah, tuan-tuan jihad pada jalan Allah, tuan-tuan buka majlis ilmu dan sebagainya, jangan takut rezeki tuan-tuan hilang. Sebenarnya Allah akan mengangkat darjat tuan-tuan lebih daripada itu. Di mana diangkat? Di dunia diangkat, di akhirat pun diangkat. Jadi tuan-tuan, kita sampai pada suara sudah riuh rendah di dalam masjid. Itu tanda-tanda halal turun bala. Kita akan baca lagi 9, 10 sampailah yang ke-15. Apakah kesan daripada perbuatan ini? Nabi kata akan ditukar menjadi babi, akan ditukar rubah mereka menjadi beruk dan sebagainya. Kita baru sampai yang ke-8. Kita akan baca yang ke-9 pada bulan-bulan yang akan datang insya-Allah. Itu pun kalau disambung kontrak lah. Ya, wallahu a'lam. Baik, tandakan di situ. Tak hilang pula, lupa lagi. Baik, insya-Allah saya sebutkan lagi sekali, pagi besok saya akan sentuh kisah sahabat saya ni belajar di Israel, macam mana cara orang Yahudi dan cara orang Israel hidup. Ya, cara berfikir mereka. Besok kuliah kita pagi saya akan sentuh benda itu dalam kuliah kita insya-Allah jam 9 pagi. Dan kita malam ni ada kenduri akikah, ya, kenduri akikah. Berapa ekor kambing? Seekor. 3 ekor kambing. Ni tuan-tuan jangan baliklah. 3 ekor kambing yang diakikahkan malam ini. Jadi kita bacalah doa, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati adik Wan Nur Hilman bin Husin yang kita buatkan akikah kepada beliau pada malam ini oleh ibu bapanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka dayanana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa jiwarika wa amanika wa 'iyazika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anidin wa zi'ainin wa zibaghain wa syarri kulli dzisyarin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang maha gagah lagi maha perkasa, Tuhan yang maha kaya lagi maha bijaksana, kami bermohon kepadamu ya Allah, berkatilah majlis ilmu kami, berkatilah majlis kami, berkatilah masjid kami ya Allah, dan istiqamahkan diri kami dan keluarga kami untuk sama-sama menuntut ilmu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan kepada isteri dan anak-anak kami. Mudah-mudahan kami dapat menumpukan perhatian dan mengamalkan segala apa yang telah kami pelajari ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon dengan penuh kerendahan diri, dengan penuh keinsafan ya Allah, memohon kepadamu ya Rahman, berikanlah kebaikan kepada adik Wan Nur Hilman bin Husin, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezeki kepadanya, dimatikan dia dalam keadaan iman, hidupnya dalam keadaan iman, mudah-mudahan senubarinya dicahayakan dengan cahaya iman. Berikanlah kebaikan kepadanya dan jadikanlah beliau anak yang saleh, anak yang salihah kepada kedua ibu bapanya, yang menjadi cahaya mata yang baik kepada mereka dan memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa segala guru-guru kami, dosa jiran-jiran kami, dosa segala muslimin dan muslimat, dan berkatilah hidup kami di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.